Buletin pagi bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama hari ini. PAS didesak beri penjelasan adakah bayar Clario Casa Brown untuk tarik balik saman. Kesalahan hina agama masuk kanun keseksaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak PAS menjelaskan sama ada parti berkenaan membayar Clario Casa Brown sebelum menarik balik saman terhadap editor portal Sarawak Report itu di Mahkamah Tinggi London. Jelas Datuk Seri Anwar, beliau mahu kepastian itu selepas menerima maklumat berkenaan penyelesaian di luar mahkamah itu. Saya nak tanya, ini saya belum dapat kepastian. Apakah ada bayaran yang diberi kepada Claire dari PAS? Okey. Lebih dari 1 juta boleh tak disahkan? Out of the court. Ya, maknanya penyelesaian luar mahkamah itu bukan sekadar mengatakan Claire itu boleh tak tarik balik, tetapi dibayar. Jadi saya nak tahu itu kenyataan itu. Sepatutnya SPRM berikan keterangan yang menyeluruh begini. Kalau begini, maknanya rakyat tak dapat dikelirukan. Beliau mengajukan soalan itu ketika ditanya mengenai kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebelum ini yang mengesahkan tiada dana dari Wan Malaysia Development Berhad 1MDB disalurkan ke akaun rasmi PAS. Jelas Datuk Seri Anwar, affidavit yang diserahkan oleh Claire di Mahkamah Tinggi London mendakwa akaun bank PAS menerima wang dari UMNO dan bukannya dari 1MDB. Sebaliknya, pemimpin PAS secara individu yang didakwa menerima dana dari 1MDB. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meminta pihak berkepentingan supaya mempertingkatkan langkah keselamatan susulan insiden feri terbakar di Langkawi. Beliau turut mahu penyelenggaraan feri dipertingkat bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Beliau berkata pihaknya sudah menerima laporan awal berhubung kejadian itu dan bersyukur kejadian itu tidak membabitkan kemalangan jiwa. Tun Dr. Mahathir berkata demikian menerusi akaun Twitter rasminya Cedat Official. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat sedang mengkaji secara terperinci termasuk sistem keselamatan, kebakaran dan tumpahan minyak yang berlaku pada kejadian kebakaran feri penumpang di perairan Langkawi kemarin. Material pembuatan feri daripada jenis fiber dan faktor cuaca panas serta angin laut menjadikan api marak dengan lebih cepat. Siasatan masih berjalan dan difahamkan forensik kita sudah pun turun malam untuk membuat siasatan bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain. Buat daripada fiber, jadi kemarakan apinya memang cepat, lagi-lagi dalam keadaan kering. Jelas Datuk Muhammad Hamdan, siasatan turut melibatkan kerjasama bersama beberapa agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta Agensi Pertahanan Awam. Beliau turut menasihatkan semua pengusaha feri penumpang agar memastikan peralatan keselamatan kebakaran berfungsi dalam keadaan baik. Dalam kejadian yang berlaku, seramai 52 penumpang selamat selepas feri yang dinaiki dari Terminal Feri Kuah menuju ke Kuala Perlis terbakar. Beberapa individu sudah dipanggil bagi membantu siasatan terhadap 8 kertas siasatan yang dibuka sepanjang tempoh berkempen pilihan raya kecil Dun Semenyih bermula 16 Februari lalu sehingga semalam. Ia membabitkan kesalahan mengikut Akta Pilihan Raya 1954 iaitu memberi ceramah tanpa permit serta 2 kes khianat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Kita dah panggil, kita telah mendapat keterangan dan kita juga telah meneliti lain-lain aspek lah, seperti bantuan CCTV, saksi dan pelbagai lagi.
Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan jumlah serta identiti individu yang terlibat. Dalam tempoh sama, 30 laporan polis sudah dibuat individu dan parti yang bertanding sepanjang tempoh berkempen. Beliau berkata polis akan meningkatkan pemantauan di tempat-tempat ceramah pada hari-hari akhir berkempen bagi memastikan tiada sebarang insiden pergaduhan berlaku membabitkan penyokong parti yang bertanding. Jam 4 petang tadi, seramai 92 orang. Kesalahan menyuntik kebencian dan penghinaan terhadap mana-mana agama akan dimasukkan dalam Kanun Keseksaan Akta 574. Pindaan terhadap Akta 574 itu secara dasarnya dipersetujui Jemaah Menteri dan akan dibawa ke Parlimen bulan hadapan. Secara khusus belum dibentangkan ke Kabinet lagi, tetapi secara dasarnya kita bersetuju untuk melanggani isu kebencian kaum dan agama ni, termasuklah menghina Islam, menghina Rasulullah SAW dengan niat dan sebagainya. Kita masukkan dalam kanun keseksaan untuk dipinda agar satu punishment yang lebih strict dan lebih tegas terhadap penghina-penghina agama, termasuk yang menghina agama Islam. Ini menyantuni umat. Pindaan akta berkenaan bakal menyaksikan hukuman lebih berat menanti pesalah selain mengetatkan beberapa proses pendakwaan termasuk operasi prosedur standard pembuktian di mahkamah. Secara dasarnya, kerajaan bersetuju menangani isu kebencian kaum dan agama termasuk menghina Islam serta Rasulullah dengan niat dimasukkan dalam kanun keseksaan untuk pindaan. Beliau terdahulu melancarkan standard penarafan masjid di ibu negara. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi memperkenalkan manual standard penarafan masjid di wilayah persekutuan bertujuan meningkatkan kualiti urus tadbir masjid ke arah yang lebih optimum. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, masjid dan surau Jumaat akan dinilai mengikut bintang bermula tahun ini. Dalam 6 months kita dah boleh tengok ke arah mana penarafan yang kita nak, and then by the end of the year kita dah boleh bagi anugerah lah. So that's the whole idea, supaya dia orang compete jadi masjid yang kita kata ada penarafan, ada yang hijau, ada digital, ada masjid dalam taman, pelancong, ya. Bintang-bintang. Ya, dia ada bintang-bintang macam hotel lah, 5 bintang. Lagi-lagi tak boleh terima. Tambah Datuk Seri Mujahid lagi, penarafan itu senada dengan konsep Masjid Rahmah yang diperkenalkan kerajaan bagi menjadikan masjid sebagai contoh pusat kecemerlangan dan perubahan dalam dunia Islam. Dalam perkembangan berkaitan daerah Sepang di Selangor dan Nilai di Negeri Sembilan dikategorikan kawasan mudah berlaku kebakaran sepanjang tempoh cuaca panas yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Ia berikutan kawasan berkenaan bertanah gambut. Di kawasan Sepang, di kawasan itu kawasan laluan penerbangan. Dan kita tak mahu dia akan menjejaskan penerbangan untuk tiba dan juga penerbangan untuk berangkat. Jelas Datuk Muhammad Hamdan, kawasan tanah gambut mudah terbakar dan usaha pemadamannya juga memakan masa agak lama. Bomba juga akan menghadapi masalah sekiranya kebakaran berlaku di kawasan pelupusan sampah berikutan kerja pemadaman yang rumit melibatkan pelbagai jentera serta risiko pencemaran udara berikutan pembebasan gas metana. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan sepanjang awal Januari hingga 18 Februari, 413 kes kebakaran dilaporkan di Negeri Sembilan, sebahagian besarnya melibatkan kawasan lapang berlalang. Baik, hanya satu kementerian akan mengendalikan hal ehwal berkaitan pekerja asing yang bekerja di negara ini bagi memastikan tiada pertindihan peranan dan tugas. Pada masa ini ada dua kementerian terbabit iaitu Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri yang menguruskan perkara itu. Akan berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri pada Khamis ini, di petang Khamis ini, di mana perbincangan akan dibuat dengan beberapa ahli kabinet dan kami percaya beberapa
perkara yang telah dibangkitkan di sini, di antaranya multi-tier system, pengambilan pekerja asing diluaskan, dan juga untuk satu kementerian mengambil alih untuk membuat keputusan mengenai pekerja asing. Beliau terdahulu menghadiri sesi dialog bersama Institut Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM di Petaling Jaya, Selangor. Jelasnya mesyuarat itu akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri kabinet lain. Mesyuarat itu juga akan membincangkan mengenai sistem levy pelbagai peringkat baru untuk pekerja asing dan sistem pengurusan pekerja asing bersepadu IPEX. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menerima darjah kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama atau DK1. Darjah kebesaran itu dipersembahkan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam satu istiadat di Istana Perak di Ibu Negara semalam. Berangkat sama pada majlis yang berlangsung di Istana Perak, Kuala Lumpur ialah Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim. Hadir sama dalam istiadat penganugerahan itu Menteri Besar Johor, Datuk Osman Sapian, yang dipertua Majlis Jumaah di Raja Johor, Datuk Abdul Rahim Ramli, dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Azmi Rohani. Antara pemimpin Perak yang turut hadir ialah Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan orang kaya bendahara Seri Maharaja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin. Ketika ini masih ramai belum faham dengan cabaran yang dialami oleh pengidap autism dan keluarga mereka. Justru bagi memberi sokongan dan kesedaran kepada pesakit Autism Spectrum Disorder ASD, Sunway Putra Mall di Ibu Negara secara rasmi melancarkan pusat membeli berah mereka mesra autism setiap hari Selasa. Pelbagai program dianjurkan sepanjang pelancaran rasmi bermula 26 Februari hingga 3 Mac depan. Setiap pelanggan yang membawa ahli keluarga yang mengidap autism akan mendapat layanan utama di pusat membeli belah itu. Di mana Sunway Putra Mall telah melancarkan sebagai autism friendly shopping mall. Pada setiap hari Selasa kita akan mengadakan autism friendly shopping day, di mana autism family welcome to come to datang Sunway Putra Mall untuk membeli belah. Dengan awesome initiative kita ini, kita berharap lebih ramai orang more aware about autism and more willing to come forward to support family with autistic children. Semua penyewa kedai akan memberi laluan untuk keluarga yang mempunyai ahli keluarga autistik di kaunter pembayaran untuk memudahkan urusan pembelian mereka. Selain itu, lampu dan muzik di dalam pusat membeli belah itu akan dikurangkan dari pukul 10 pagi hingga 5 petang pada setiap hari Selasa. Projek ini akan membantu meningkatkan kesedaran mengenai autism kepada orang ramai dan memberi peluang kepada pesakit autism merasakan kebebasan. Saya suka sangatlah kalau ada program-program macam ni. Kami dah banyak buat program dengan DHL, Maybank, Park City Medical Center. Kami minta peluang untuk mereka. Kami tak minta derma tau, kami minta peluang. So macam ini peluang kami nak. Sebab bila ada peluang macam ni, dia boleh berdikari tau, dia boleh buat kerja dia sendiri. Saya sangat-sangat happy sebab memang itu adalah niat saya supaya menyebarkan kesedaran autisme kepada rakyat Malaysia supaya lebih ramai budak-budak autism seperti anak saya boleh pergi ke public, pergi masuk masyarakat, pergi ke shopping mall, tempat-tempat seperti Sunway Putra. Bermula 3 Mac ini, 5 pelawak popular tanah air berentap untuk merebut gelaran juara bintang bersama bintang 2019 BBB 2019 yang bersiaran di TV3 pada setiap Ahad jam 9 malam. Mereka termasuk Aceh, Syuk, Ciwan, Mamat Putih dan Sharif Zero.
Menurut Pengurus Besar Kumpulan Jenama dan Rancangan TV3 dan TV9, rangkaian televisyen media Prima Berhad, Zurina Osman, program berkenaan bukan sahaja menyajikan kandungan hiburan komedi, bahkan mampu mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Bersiaran secara langsung dari studio Sri Pentas 2 Plaza Alam Sentral Shah Alam, BBB 2019 menyaksikan persembahan sketsa pendek dan lagu yang diolah menjadi komedi mengikut kesesuaian serta kreativiti setiap pelawak. Jika tahun lalu Mark Adam merupakan penyandang BBB 2018, tahun ini dia bakal bergandingan dengan Saiful Apek sebagai juri tetap. Program ini turut menampilkan hos baru Ali Mazlin. Barangan antik termasuk Vespa klasik, basikal lama dan piring hitam serta perabot lama yang dianggarkan bernilai ratusan ribu ringgit memenuhi dekorasi sebuah restoran di Kuantan, Pahang sekaligus menjadi perhatian dan mengimbau nostalgia pengunjung dari dalam dan luar negara. Afendi Ahmad, 44 atau lebih dikenali sebagai Tori, mula mengumpul barangan antik sejak 6 tahun lalu. Dia yang berasal daripada kampung Kuala Teriang, Berpahang, sanggup menjelajah seluruh Malaysia demi mendapatkan koleksi barangan yang mempunyai nilai estetikanya tersendiri. Bukan hanya boleh menikmati menu-menu tradisional negeri Pahang, menu-menu lama, menu-menu kampung yang jarang-jarang dapat pada ketika ini, dan juga mereka boleh jamu mata diorang dengan barang-barang yang kami dekor dekat zaman Tori sendirilah, insya-Allah. Keunikan barangan antiknya berhasil menarik minat pelancong dari Rusia, England, Jepun dan China. Sekarang zaman moden kita dah tak nampak benda-benda macam ni kan. So macam dia kembalikan vintage tu, saya rasa dia something yang sangat unik dan rare lah. Kat sini saya rasa selesa. Dan pada masa yang sama, saya dapat melihat juga tinggalan-tinggalan lama seperti lampu, barang-barang antik yang mana imbau balik kenangan zaman kecil. Luar negara, Polis Indonesia berjaya menumpaskan sindiket mengedar dan menyeludup dadah dan merampas pelbagai jenis bahan larangan itu dalam serbuan di Jakarta. 2 suspek ditahan sementara 2 lagi berjaya meloloskan diri. Seorang daripada mereka dipercayai melarikan diri ke Malaysia sementara seorang lagi dipercayai berada di Kalimantan. Inisialnya N, ya. Ini masih kita dalami apa warga negara Malaysia atau bukan, tapi ini yang bersangkutan ada di Malaysia. Pada saat pendalaman yang dilakukan oleh tim lapor, 2 suspek warga tempatan itu ditahan di sebuah hospital di Sawah Besar, Jakarta 12 Februari lalu ketika menjalankan urusan jual beli dadah. Kedua-dua kini ditahan reman sementara menunggu perbicaraan. Polis turut menemui 10 gram syabu, 54 pil ekstasi dan 64 pil Happy Five. Menurut polis, terdapat bukti transaksi penghantaran wang 2 kali oleh suspek ke akaun bank di Malaysia. Polis percaya seorang daripada suspek berada di Malaysia namun belum dapat dipastikan sama ada dia warga negara Malaysia ataupun tidak. Sukan, Persatuan Bola Sepak Perlis PFA menunggu hingga ke hari terakhir untuk mengemukakan rayuan selepas berjaya menghantar dokumen sokongan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL semalam. PFA diberi tempoh seminggu untuk membuat rayuan bagi keputusan menyingkirkan pasukan itu dalam saingan Liga oleh ahli Lembaga Pengarah Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Wakil Persatuan Bola Sepak Perlis PFA hadir ke pejabat Liga Bola Sepak Malaysia MFL jam 4 petang semalam. Rombongan pengurusan skuad Singa Utara itu diketuai Timbalan Presiden Muhammad Abdul Karim Han Mansur Ahmad yang membangku tugas Presiden selepas perletakan jawatan Datuk Ahmad Amizad Syafiq Ahmad Rafi'i minggu lalu. Perjumpaan itu turut membincangkan isu berkaitan dan serahan dokumen rayuan berserta sokongan kepada MFL yang diwakili Ketua Pegawai Operasi Muhammad Shazli Sheikh Muhammad. Walaupun peluang keputusan rayuan boleh dikatakan agak samar, harapan tetap tinggi agar mereka diberi peluang untuk terus bersaing dengan plan yang dirancang.
apabila pihak MFL beri kebenaran untuk kita terus bermain dalam Premier 2019. Jadi bersama dengan penaja ataupun tajaan baru bagi Perlis untuk proses rayuan ini, selepas mendapat kelulusan daripada bot untuk kita terus berada dalam Liga Premier 2019, insyaAllah semua tunggakan 2018 pemain bagi FAM Cup, Presiden dan juga belia dapat diselesaikan. Kita telah menerima segala dokumen-dokumen tersebut, namun Sekretariat MFL akan membuat semakan dan penilaian pada hari ini dan esok. Dan setelah semua dokumen itu dinilai dan disemak, kita akan panjangkan kepada ahli lembaga pengarah MFL untuk membuat keputusan selanjutnya. Dijangkakan perbincangan berserta keputusan rayuan akan dibuat sebelum perlawanan Liga Perdana seterusnya, iaitu selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Selepas kejayaan pelari pecut para negara Afiq Ali Hanafiah memenangi pingat emas 100 meter T11 T12 di kejohanan olahraga para dunia Grand Prix Dubai, giliran Umi Syuhada Idris pula menambah kegembiraan kontijen negara apabila meraih gangsa acara lontar peluru F-35 37 wanita. Umi memastikan penyertaannya tidak sia-sia selepas berjaya membuat balingan sejauh 8.12 meter menerusi percubaan kedua. Emas dimenangi Brigitte Kober dari Jerman sementara perak milik Eva Datinska dari Republik Czech. Pada Tamasya Sukan Para ASEAN di Kuala Lumpur 2 tahun lalu, Umi menghadiahkan 3 pingat emas untuk Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa UIA Gombak menjadikan lokasi bagi larian Shamrocks 2019 yang juga edisi ke-5 penganjurannya. Dengan sasaran lebih 1,000 peserta, larian ini membawa misi yang sama iaitu menerapkan nilai kesihatan bersama rakan dan keluarga. Larian Shamrock 2019 dianjurkan oleh Persatuan Alumni Pelajar Island dengan kerjasama Kedutaan Besar Island ke Malaysia. Shamrock yang diinspirasikan dari bunga kebangsaan Island ini diadakan setiap bulan Mac sejak 4 edisi lalu bersempena dengan Hari Kebangsaan Island pada 17 Mac. Selain mahu menggalakkan gaya hidup sihat, larian ini turut bertujuan merapatkan hubungan Malaysia dan Island, terutama bekas-bekas pelajar Malaysia yang pernah menuntut di Island. Shamrock Run is to celebrate the cultural uniqueness between Ireland and Malaysia. It's very, I'm very pleased to see that since we organised our first Shamrock Run, the awareness of the Malaysian people or the rakyat towards the culture of the Irish people has been growing. Larian ini akan berlangsung pada 30 Mac bermula di Stadium Saidina Hamzah UIA Gombak. 2 kategori diadakan iaitu 10 km dan 5 km, malah peserta digalakkan untuk berlari bersama anak-anak sambil menikmati pemandangan berbukit dan kampus hijau UIA. Peserta juga digalakkan mengenakan pakaian bermotifkan Shamrock dan kebangsaan bagi menambah keunikan larian ini. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Syahira Izzati Yaakob, salam hormat dan Assalamualaikum.